Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi terima kasih pada rakan-rakan yang bersama-sama pada hari ini ya. Insya-Allah dalam masa yang ada ni saya nak mengambil masa untuk menjelaskan beberapa perkara berkaitan dengan satu tajuk yang diperkatakan pada hari ini iaitu berkaitan dengan pilihan raya umum dan juga pilihan raya kecil. Sekarang ni kita berdepan dengan satu situasi yang agak mencabar apabila terdapat pandemik wabak COVID-19, dan dalam masa yang sama di Malaysia ini kerajaan kita dalam keadaan yang tipis dari sudut jumlah sokongan majoriti di Dewan Rakyat, dan kemudiannya kita dikejutkan lagi dengan kenyataan yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyatakan keyakinan bahawa beliau mempunyai jumlah yang mencukupi untuk menjatuhkan kerajaan sedia ada dan menubuhkan satu kerajaan yang baru. Di samping itu, dalam masa yang sama juga, sekarang ini kita sedang menunggu keputusan kerajaan khususnya SPR berkaitan dengan pilihan raya kecil di Batu Sapi dengan kematian bekas menteri yang menjadi ahli parlimen di situ. Jadi kalau kita baca kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh banyak pihak yang mencadangkan agar pilihan raya itu ditangguhkan atau tidak diadakan pertandingan. Jadi susulan dengan itu timbul beberapa desas-desus dan juga pandangan yang menyebut bahawa tidak ada jalan untuk menangguhkan atau membatalkan pilihan raya melainkan dengan cara pengisytiharan darurat di bawah perkara 150. Saya percaya perkataan darurat ini satu perkataan yang agak menggerunkan bagi setengah orang dan juga sesuatu yang kita katakan amat drastik jika sekiranya dilaksanakan oleh kerajaan sekarang. Jadi dalam masa yang ada ini saya suka untuk bincangkan isu ini supaya kita dapat gambaran-gambaran penting bagaimana konsep darurat itu dan juga perkara yang membawa kepada kemungkinan darurat itu. Yang pertamanya, kalau kita perhatikan di dalam kenyataan yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa beliau sudah mempunyai jumlah yang mencukupi untuk menubuhkan kerajaan. Jadi di dalam perbincangan ini suka untuk saya membawa perhatian rakan-rakan sekalian untuk melihat satu situasi sebab kalau kita perhatikan dakwaan itu boleh membawa kepada pilihan raya umum. Walaupun mungkin di kalangan rakan-rakan sekalian merasakan bahawa kenapa perlu pilihan raya, sedangkan kalau Anwar cukup jumlah sokongan boleh tubuhkan kerajaan. Tetapi sebenarnya terdapat banyak senario yang akan saya bentangkan selepas ini. Selain daripada itu, kita akan tengok juga apakah yang dimaksudkan dengan darurat dan juga pro dan kontra dia. Okey, kita mula dengan perkara pertama dahulu. Kenapa perkara ini timbul di dalam perbincangan. Jadi sebagaimana yang saya sebut tadi, dia ada 4 perkara, iaitu pertamanya PRK Batu Sapi yang kelihatannya dalam masa lebih kurang 50 hari ini mesti diadakan. Kemudian yang kedua, pandemik yang berlaku sekarang ini, terutamanya situasi yang Sabah, jumlahnya sangat tinggi. Setiap hari lebih kurang 200 dan sebagainya, dan kita jangkakan memang tinggi, dan sekarang ni kita berada di kemuncak dari sudut jumlahnya di dalam rekod negara kita selama kita berdepan dengan situasi COVID-19 ini. Dan yang ketiganya, kita baru sahaja melihat bagaimana kesan pilihan raya yang berlaku di Sabah, pilihan raya negeri Sabah. Walaupun ada garis panduan SOP untuk pilihan raya dan sebagainya, kita dapati parti-parti yang bertanding ini, juru kempen, pemimpin dan juga pengikut ni, apabila berlaku pilihan raya mereka bersaing. Dalam situasi persaingan ini susah untuk kawal,
Dan jika sekiranya kita nak salahkan dalam aspek penguatkuasaan pun boleh, tetapi bagi saya apabila sudah melibatkan jumlah yang ramai, pelbagai tempat, di sana sini berlaku kempen, ziarah dan sebagainya, situasi itu sukar dikawal. Bayangkan kalau sekiranya ia berlaku di seluruh negara. Siapa yang mahu mengawal siapa? Ini satu perkara yang besar untuk kita fikirkan. Jika sekiranya benar-benar berlaku pilihan raya umum dalam tempoh COVID-19 ini. Dan kita kena faham, walaupun yang bercakap mungkin ada yang berkata macam mana Korea boleh buat pilihan raya, negara lain boleh ada pilihan raya. Kita kena faham realiti politik Malaysia ini dengan situasi kempen yang sangat rancak, dan orang Malaysia ni memang suka berpolitik, dan politik itu menjadi darah daging orang negara kita, negara Malaysia ini. Dan dengan perang poster dan sebagainya, tidak semudah itu untuk kita bandingkan dengan negara-negara lain. Dan yang mutakhir ini berlaku langkah Anwar dan situasi kerajaan yang sekarang yang sangat tipis. Ini yang menimbulkan persoalan untuk kita fikir tentang kemungkinan wujudnya situasi pengisytiharan darurat. Mungkin ada yang mengatakan untuk pilihan raya Batu Sapi ini ada alternatif lain. Kita pun sudah dengar pengisytiharan beberapa parti politik daripada BN, daripada DAP yang mengatakan mereka tidak bertanding dan berhasrat untuk memberikan ruang kepada penyandang. Tetapi kita kena ingat bahawa di dalam sistem pilihan raya kita, kita tidak boleh menghalang jika sekiranya ada di kalangan individu atau parti-parti kecil ingin bertanding. Jadi mungkin ada calon bebas, mungkin ada parti-parti kecil bertanding. Dan kita tahu di Sabah itu kewujudan calon-calon bebas itu agak meriah. Jadi jika sekiranya ada seorang sahaja calon bebas, maka tidak boleh dielakkan berlaku pertandingan yang berlaku cabaran ke atas parti penyandang. Jadi saya kira walaupun ada pengisytiharan di sana sini, tetapi dia tetap bukan satu jaminan bahawa pilihan raya tidak akan berlaku. Dan apabila pilihan raya berlaku, sudah ada calon-calonnya, pada waktu itu sudah terlambat untuk kita mengambil langkah membatalkan pilihan raya. Dan kita kena lihat bagaimana cara untuk kita atasi bagi mengelakkan berlaku. Dan ada juga yang mencadangkan agar diketatkan peraturan kempen atau SOP berkaitan dengan kempen. Saya kira itu salah satu jalan. Cumanya di dalam soal ini, dalam konteks pelaksanaan demokrasi, kita perlu imbangkan antara kepentingan untuk menjaga nyawa, kesihatan dalam tempoh COVID-19 ini, dan juga kepentingan untuk mengekalkan hak pengundi-pengundi untuk mendapat maklumat daripada parti-parti dan juga calon yang bertanding. Yang ini kita istilahkan dalam konsep informed voters, maknanya pengundi-pengundi yang mempunyai maklumat yang jelas. Kalau dia pergi mengundi dalam keadaan dia pun tak tahu siapa calon, siapa parti bertanding, itu bukan satu pilihan raya. Yang keduanya, walaupun tempoh kempen dapat disingkatkan ataupun kempen itu dapat diketatkan, tetapi kita tak dapat elakkan hari mengundi yang mana berlaku interaksi, pertemuan dan kadang-kadang pujuk rayu di saat-saat akhir dan sebagainya. Yang kita tahu ada kes di Sabah penyebaran wabak yang melibatkan pusat-pusat mengundi dan sebagainya. Ini satu risiko yang kita tidak boleh nafikan. Jadi dalam hal ini option atau pilihan untuk isytihar darurat sebagai satu jalan untuk mengelakkan pilihan raya tetap wujud. Dan dalam konteks yang lebih besar sebenarnya di seluruh negara, kita berdepan dengan kemungkinan berlaku PRU ke-15. PRU ke-15. Yang pertamanya, kerajaan yang memerintah sekarang bertahan dengan jumlah kerusi yang sangat sedikit. Ini paling sedikit dalam sejarah negara kita. Yang kita katakan bukan sekadar sedikit, tetapi dia ditubuhkan atas dasar berlaku perubahan sokongan di saat-saat pertengahan penggal. Jadi ini satu perkara yang unik, yang mana kerajaan sekarang ni kita boleh katakan sebagai kerajaan yang rapuh, bahkan sangat rapuh, yang menyebabkan bila-bila masa boleh ditukar ataupun dijatuhkan. Yang keduanya, kita perhatikan di dalam kerajaan perikatan nasional, oleh kerana dia ditubuhkan atas dasar kesepakatan yang tidak kukuh, maka wujud tekanan-tekanan khususnya dalam UMNO apabila bekas pemimpin mereka Datuk Seri Najib dijatuhi hukuman bersalah dan juga
Datuk Seri Zahid Hamidi tetap dibicarakan, terdapat suara-suara yang menyatakan bahawa kenapa kita masih sokong Perdana Menteri sekarang, mereka tidak membela pemimpin UMNO, tidak bela UMNO dan sebagainya. Dan juga rasa tidak berhati itu semakin tinggi dalam pemilihan Ketua Menteri Sabah baru-baru ini. Jadi tekanan itu masih wujud. Walaupun kadang-kadang kita nampak macam sejuk ataupun senyap, tetapi secara dalaman memang ada tekanan-tekanan yang sentiasa berlaku agar UMNO mengambil langkah yang lebih drastik dalam konteks kerjasama politik ini. Dan kita tahu sejak daripada awal lagi UMNO yang pertama kali dalam sejarah kecundan dalam pilihan raya umum ke-14 hari itu, mereka tidak sabar-sabar untuk kembali berkuasa, dan satu-satunya jalan untuk memulihkan kedudukan mereka ialah dengan mengadakan pilihan raya umum. Jadi ini tidak dapat disembunyikan. Kita boleh perhatikan banyak kenyataan-kenyataan umum yang dinyatakan oleh pemimpin-pemimpin UMNO bahawa mereka mahu pilihan raya umum diadakan segera. Dan segera itu maknanya bila-bila masa, termasuklah dalam tempoh sekarang ini ketika rakyat sedang rasa risah, gelisah berdepan dengan wabak COVID-19 ini. Dan yang terakhir, kemungkinan berlakunya pilihan raya umum ini tidak boleh dielakkan atau sukar dielakkan dengan langkah mutakhir yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar. Ini menarik tuan-tuan sekalian, sebab saya suka untuk menunjukkan senario ini kerana ramai kawan-kawan yang menyatakan bahawa jangan risau, Anwar akan jadi Perdana Menteri, tidak akan berlaku pilihan raya umum, berlaku perubahan kerajaan secara aman. Itu adalah senario pertama. Kita kena lihat beberapa senario lain yang mungkin berlaku yang kita katakan tidak dapat dinafikan, yang mana senario-senario yang lain itu kebanyakannya membawa kepada pilihan raya umum. Dan saya nak kemukakan di sini senario yang pertama, Anwar mempunyai cukup jumlah untuk menubuhkan kerajaan dan secara amannya atau secara lancarnya kemudiannya Yang di-Pertuan Agong bersetuju untuk melantik Anwar sebagai Perdana Menteri ke-9. Itu yang dihasratkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga penyokong-penyokongnya. Jika itu yang berlaku, itu adalah satu proses yang lancar, yang tidak ada pilihan raya umum. Walaupun mungkin selepas daripada itu berlaku pula perpindahan sokongan dan sebagainya, itu soal lain. Itu senario yang pertama. Senario yang kedua, Anwar mempunyai jumlah cukup kerusi untuk menjatuhkan Muhyiddin. Maknanya ramai yang tidak suka Muhyiddin setuju untuk menarik balik sokongan pada Muhyiddin. Tetapi dalam masa yang sama UMNO pula menarik balik sokongan kepada Anwar, dan pada saat itu berlaku yang disebut sebagai Hang Parlimen. Ini bukan Hang Kedah ni. Hang Parlimen maknanya Parlimen tergantung. Parlimen tergantung. Okey, itu senario yang kedua. Kalau berlaku Parlimen tergantung, pilihan raya umum tidak boleh dielakkan. Kemudian senario yang ketiga, mungkin juga Muhyiddin jatuh kerana tidak cukup jumlah sokongan, hilang sokongan, dan UMNO, kita katakan elemen-elemen dalam UMNO kalau ada ataupun elemen di dalam parti-parti Sabah Sarawak bersetuju untuk menyertai kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi oleh kerana wujudnya UMNO dalam kerajaan Datuk Seri Anwar, DAP pula tidak setuju. Maka berlaku konflik di situ. Dan konflik ini juga akan membawa kepada Hang Parlimen atau Parlimen tergantung. Kemudiannya senario yang keempat, Yang di-Pertuan Agong mendapati cukup jumlah untuk menolak Muhyiddin. Maknanya Muhyiddin sudah hilang sokongan, dan tetapi Yang di-Pertuan Agong mendapati juga bahawa Datuk Seri Anwar tidak mempunyai jumlah sokongan yang mencukupi. Sebab lihat dua perkara yang berbeza. Satu, hilang sokongan. Yang kedua, mendapat sokongan untuk menjadi Perdana Menteri. Dia dua perkara berbeza. Ada kemungkinan Muhyiddin hilang sokongan. Mungkin ada wakil rakyat yang menarik balik, tak memberi sokongan kepada Muhyiddin. Kemudian Muhyiddin hilang sokongan. Tetapi dia belum tentu sebagai satu jaminan bahawa Datuk Seri Anwar mendapat sokongan untuk menubuhkan kerajaan. Jadi Yang di-Pertuan Agong mempunyai tanggungjawab berbeza. Yang pertama untuk menilai kehilangan sokongan, yang keduanya untuk menilai kelayakan seseorang ahli parlimen untuk menjadi Perdana Menteri. Dan kelayakan untuk jadi Perdana Menteri ini pada hemat Yang di-Pertuan Agong, dia ahli berkenaan
mendapat sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat. Jadi dalam hal ini Yang di-Pertuan Agong tentunya akan melaksanakan penelitian sebab tidak mahu dilantik kemudiannya dijatuhkan kembali. Maka perlu dipastikan Datuk Seri Anwar ada sokongan dan tiba-tiba Yang di-Pertuan Agong mendapati dalam senario ini mendapati bahawa Datuk Seri Anwar tidak mempunyai jumlah yang mencukupi dan dalam hal ini tidak mustahil Yang di-Pertuan Agong mengekalkan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Maknanya tidak meminta Perdana Menteri yang ada sekarang meletakkan jawatan. Situasi ini kita namakan situasi kepimpinan Perdana Menteri yang memimpin kerajaan minoriti, minority government. Ini boleh berlaku, tapi dia hanya boleh berlaku dalam tempoh yang sementara sahaja. Kenapa? Sebab kita pergi kepada senario yang kelima, berlaku sidang parlimen, Muhyiddin akan bentang dan kita tahu pembentangan penting sidang parlimen nanti adalah bajet. Dan bajet ini satu perkara yang mesti untuk memastikan kerajaan dapat belanja secara sah. Dan kemudiannya didapati Muhyiddin gagal meluluskan belanjawan sebab tak cukup jumlah sokongan. Dalam situasi itu kita boleh katakan Muhyiddin sudah hilang sokongan majoriti, tetapi Anwar tidak mempunyai cukup sokongan untuk menubuhkan kerajaan. Ini senario yang berlaku. Maka dalam situasi ini kita namakan juga sebagai hang parlimen, parlimen yang tergantung. Bahkan terdapat risiko yang kita katakan sebagai government shutdown, iaitu bila bajet tak lulus, government tidak boleh beroperasi. Sebagaimana pernah berlaku di Amerika, government shutdown, kerajaan tidak ada duit untuk beroperasi sebab bajet tidak lulus, maka agensi kerajaan tidak dapat bergerak. Orang kerja kerajaan 1 Januari cuti semua sebab kerajaan tidak dapat beroperasi. Kalau berlaku demikian, tapi insya-Allah tak berlaku begitulah. Dia akan ada penyelesaian yang lain. Kemudian senario yang keenam, Anwar tidak cukup jumlah untuk menjatuhkan Muhyiddin. Sokongan kerajaan PN solid, Anwar jumpa Yang di-Pertuan Agong untuk agenda lain. Ini ada rakan-rakan menyebut sebenarnya Anwar berjumpa untuk tujuan-tujuan lain, untuk pastikan sesuatu yang lain lah. Dan dalam situasi senario yang keenam ini, kerajaan sedia ada terus bertahan. Tetapi sampai bila kita tak tahu. Ini kita katakan senario. Kalau kita perhatikan senario ini, kebanyakannya akan membawa kepada situasi yang boleh menjuruskan kepada yang disebut sebagai hang parlimen atau parlimen tergantung. Sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan parlimen tergantung ini? Dia macam gini. Kalau katakan di dalam satu-satu parlimen itu, di kalangan kumpulan-kumpulan atau kelompok-kelompok itu tidak ada seorang pun atau mana-mana parti atau gabungan pun yang mampu menubuhkan kerajaan. Contohnya, kita ambil contoh, Datuk Seri Anwar dapat sokongan 108 ahli dewan. Muhyiddin dapat sokongan 76 ahli dewan. Kemudiannya UMNO yang berada di tengah-tengah ataupun kelompok-kelompok tertentu mempunyai sokongan kekuatan 38 kerusi. Dalam situasi begini dinamakan hang parlimen. Jadi masing-masing tak nak teruskan kerajaan, UMNO pula tak nak sokong mana-mana pihak, nak pilihan raya diadakan. Ini kita katakan situasi hang parlimen. Penyelesaiannya sebenarnya adalah rundingan. Kaedahnya adalah runding supaya dapat selesai masalah. Jadi siapa-siapa yang berjaya dalam rundingan bolehlah tubuh kerajaan jika cukup sokongan. Tetapi dalam situasi ada di kalangan parti-parti itu yang memang mahukan pilihan raya umum, biasanya rundingan menjadi susah. Maka dalam situasi ini kita tak boleh elakkan berlaku pembubaran parlimen dan berlaku pilihan raya umum ke-15. Ini satu perkara yang risiko yang tidak boleh dielakkan, yang perlu difikirkan oleh kita semua. Dan kalau rakyat merasakan bahawa pilihan raya satu pilihan yang tidak baik dan tidak bersih untuk adakan pilihan raya, pilihan yang lain ialah dengan pengisytiharan darurat di bawah perkara 150. Inilah pilihan yang saya sebutkan tadi. Sebenarnya apa dimaksudkan dengan darurat? Darurat ini ada di dalam perlembagaan. Hampir semua perlembagaan di dunia ini menyediakan peruntukan berkaitan dengan darurat atau emergency. Darurat maksudnya situasi yang kecemasan, perlu tindakan segera, urgent, dan juga dalam keadaan yang situasi yang berbeza daripada keadaan biasa. Dan kita kena ingat, kita merdeka dalam situasi darurat 1948, pengaruh komunis. Kemudiannya kita berdepan dengan darurat pengaruh pada Indonesia, ganyang Malaysia 1964.
apabila Indonesia melancarkan satu kempen untuk mengambil tindakan ke atas Malaysia menuntut sebahagian daripada wilayah atau negeri, dan kemudian kita berdepan dengan darurat apabila berlaku krisis kepimpinan di Sarawak 1966 yang menjatuhkan Datuk Stephen Kalong Ningkan. Kemudian kita pernah berdepan dengan satu darurat yang sangat besar pada tahun 1969 yang melibatkan seluruh negara akibat daripada peristiwa 13 Mei. Itu kita tidak boleh lupakan. Kemudian ada juga darurat yang lebih kecil yang berlaku di negeri Kelantan tahun 1977 apabila terdapat krisis politik, dan sebahagian daripada darurat ini berjalan dalam tempoh yang lama dan sebahagiannya tidak dimasukkan atau diisytiharkan tamat sehinggalah dalam beberapa tahun yang lepas. Umpamanya darurat 1969 berterusan, sebab itulah terdapat undang-undang darurat atau ordinan darurat yang berkuat kuasa dalam tempoh yang lama. Kalau rakan-rakan ingat pada tahun 1998 ketika Datuk Seri Anwar diambil tindakan atau didakwa di mahkamah, beliau didakwa di bawah ordinan darurat, bukan di bawah akta biasa, tapi di bawah ordinan darurat. Kenapa ordinan darurat masih berkuat kuasa pada waktu itu? Kerana darurat belum diisytiharkan tamat. Walaupun dari sudut operasi kerajaan berjalan seperti biasa, tetapi dari sudut pengisytiharan darurat atau proklamasi darurat masih lagi berkuat kuasa, menyebabkan undang-undang darurat seperti ordinan darurat terus berkuat kuasa pada waktu itu. Tetapi kemudiannya beberapa tahun lepas diwartakan penamatan darurat. Dan kalau kita perhatikan kenapa Akta Majlis Keselamatan Negara diperkenalkan beberapa tahun lepas, dia berkait rapat dengan penamatan darurat itu. Sebab apa? Sebab selama ini Majlis Keselamatan Negara mempunyai kuasa di bawah ordinan darurat. Kuasa-kuasa MKN sebenarnya selama ini, sebelum ini di bawah ordinan darurat, dan MKN ditubuhkan melalui keputusan kabinet, bukan di bawah mana-mana institusi yang rasmi, di bawah mana-mana akta, tidak, tapi melalui keputusan kabinet. Dan kuasa MKN sebelum ini, sebelum ada akta, di bawah ordinan darurat. Sehinggalah bila darurat itu ditamatkan, barulah diwujudkan akta MKN, dan sekarang ini MKN berkuat kuasa melalui akta berkenaan. Jadi ini pengalaman negara kita berada dalam situasi darurat. Dia bukan satu perkara yang asing sebenarnya, darurat ini. Dan kita boleh rujuklah di dalam undang-undang ini yang disebut, umpamanya dalam perkara 150, darurat ini boleh diisytiharkan. Yang pertama atas alasan keselamatan, yang kedua atas alasan kehidupan ekonomi, dan yang ketiga atas alasan ketenteraman awam. Dan darurat boleh berlaku multiple declaration, iaitu pengisytiharan yang berganda, maknanya boleh wujud darurat atas darurat yang lain, tidak ada masalah. Dan darurat itu boleh berlaku sama ada di kawasan-kawasan tertentu, umpamanya kalau nak isytiharkan di Sabah sahaja boleh, atau nak isytiharkan di seluruh negara pun boleh. Itu antara pilihan-pilihan yang ada di bawah perkara 150. Dan darurat ini apabila diisytiharkan, kesan dia, kalau kita boleh perhatikan di dalam undang-undang, saya nak petik perkara-perkara yang asas saja atau perkara yang penting saja. Yang pertamanya, kerajaan boleh memperkenalkan undang-undang tanpa perlu pergi ke parlimen atau mendapat kelulusan parlimen atas nama Yang di-Pertuan Agong. Jadi Yang di-Pertuan Agong akan menubuhkan satu majlis yang disebut sebagai majlis tertentulah. Kalau sebelum ini disebut sebagai Majlis Gerakan Negara atau Mageran. Orang-orang lama biasa dengar perkataan Mageran ini. Pada waktu 1969 ditubuhkan Mageran yang dipengerusikan oleh Tun Razak. Waktu itu Perdana Menteri masih lagi Tunku Abdul Rahman, tapi dari sudut fungsi negara sebenarnya dilaksanakan banyak oleh Mageran. Sebenarnya pada waktu itu dia berlaku proses seolah-olah macam peralihan kuasa secara tidak rasmi antara Tunku yang masih Perdana Menteri kepada Tun Razak yang menjadi pengurusi Mageran yang melaksanakan kerja-kerja menguruskan negara dan mengeluarkan negara daripada konflik. Okey, itu pengalaman yang berlaku dahulu. Jadi majlis itu boleh ditubuhkan. Nama itu tidaklah spesifik, tetapi yang lepas Majlis Gerakan Negara Mageran. Kemudian Mageran, majlis ini
boleh menasihati Jadutaan Agung, dan Jadutaan Agung akan mempunyai kuasa untuk mengisytiharkan ordinan. Ordinan maknanya undang-undang yang mempunyai sama taraf seperti akta atau rang undang-undang, dan termasuklah akta perbekalan yang kita katakan sebagai bajet itu boleh diperkenalkan melalui ordinan. Maksudnya begini, kalau diisytiharkan darurat, maka bajet dapat diluluskan tanpa terikat dengan undi di parlimen. Jadi ini satu kaedah yang dapat mengeluarkan negara jika sekiranya berlaku konflik, dalam masa yang sama nak elakkan pilihan raya dan dalam masa yang sama nak luluskan bajet. Ini salah satu option yang ada lah di bawah perkara 150. Dan di samping itu kita perhatikan di dalam undang-undang juga menyebut bahawa apabila darurat diisytiharkan, kuasa eksekutif berpindah kepada Yang di-Pertuan Agong, termasuklah kuasa-kuasa yang ada pada negeri. Tapi dalam masa yang sama, Yang di-Pertuan Agong boleh menyerahkan kuasa itu pada negeri untuk meneruskan fungsinya seperti biasa. Sebenarnya darurat ini, walaupun dia memberi kuasa yang besar kepada Yang di-Pertuan Agong yang bertindak atas nasihat Perdana Menteri, tetapi dari sudut operasinya tidak ada masalah untuk Yang di-Pertuan Agong meneruskan perjalanan biasa selagi mana tidak bercanggah dengan kepentingan. Maksudnya, dalam situasi darurat, Yang di-Pertuan Agong boleh memilih untuk meneruskan fungsi kerajaan negeri, fungsi kabinet dan sebagainya, kementerian. Tidak ada masalah. Kerana dia memang pernah berlaku waktu darurat yang ditamatkan secara lambat seperti saya nyatakan tadi, proses kerajaan boleh tetap berlaku, cumanya dia memberi ruang untuk menyelesaikan beberapa perkara seperti meluluskan bajet tanpa perlu ke parlimen dan sebagainya. Ini situasi darurat yang kita rasakan sebagai salah satu jalan keluar untuk kita menyelesaikan masalah yang berlaku di dalam negara kita, terutamanya untuk mengelakkan wabak yang merebak sekarang ini. Dan secara tidak langsung, apabila darurat diisytiharkan ini, mekanisme darurat itu lebih baik untuk menangani wabak COVID sekarang ini. Amalan yang dilakukan oleh kerajaan sejak daripada bulan 3 yang lepas, bila Perdana Menteri mengisytiharkan PKP yang pertama itu, sebenarnya kuasa yang digunakan oleh Perdana Menteri itu sebenarnya berteraskan kepada kuasa yang ada pada Menteri Kesihatan di bawah Akta Pencegahan Penyakit Berjangkit. Sebenarnya kuasa itu berdasarkan satu akta yang kecil, akta biasa saja. Dalam akta itu memberi kuasa kepada menteri untuk isytiharkan mewartakan situasi masalah penyakit berjangkit ini, dan Menteri Kesihatan juga boleh memberi kuasa kepada pegawai-pegawai. Jadi situasi yang berlaku, Menteri Kesihatan beri kuasa kepada polis, Menteri Kesihatan beri kuasa kepada MKN, Menteri Kesihatan beri kuasa kepada pasukan askar dan sebagainya untuk bertindak bagi melaksanakan PKP. Ini yang berlaku sekarang, walaupun kaedah ini sah dan tidak ada masalah dari sudut undang-undang. Kalau ada yang mencabar di mahkamah pun saya percaya dia tidak akan menang kerana dia satu kaedah yang betul dari sudut undang-undang. Tetapi dia agak ganjil. Sebab apa? Sebab Menteri Kesihatan menurunkan kuasanya kepada MKN. Sedangkan MKN itu mengandungi Perdana Menteri dan sebagainya. Ini satu yang janggal dari sudut struktur organisasi walaupun dia sah dari sudut undang-undang. Tetapi jika sekiranya menggunakan perkara 150 melalui pengisytiharan darurat, dia proses dia lebih jelas dan juga lebih mantap. Kerana kuasa itu daripada Yang di-Pertuan Agong sendiri diturunkan kepada Perdana Menteri, diturunkan kepada Majlis MKN atau apa-apa nama sekalipun untuk menangani COVID-19 ini. Saya percaya itu antara option yang ada yang boleh difikirkan oleh kerajaan. Dan apa yang penting kalau kita perhatikan, saya terus pergi kepada aspek yang tidak baik ataupun aspek negatif yang mungkin menjadi persoalan masyarakat pada hari ini. Yang pertamanya, bila kita bercakap pasal darurat ini, perkara yang paling dirisaukan ialah risiko salah guna kuasa. Ini yang banyak dibincangkan oleh ahli akademik, pengulas undang-undang dan sebagainya. Kerana darurat yang ada di bawah perkara 150 itu membuka ruang salah guna kuasa yang sangat luas. Kerana kuasa yang ada pada Yang di-Pertuan Agong melalui nasihat Perdana Menteri atau orang yang dilantik untuk memimpin kerajaan darurat itu sangat besar. Boleh mengambil alih kerajaan negeri, boleh menamatkan persidangan parlimen dan sebagainya, boleh buat undang-undang, dan ia tidak boleh dicabar di mahkamah. Tidak boleh dicabar di mahkamah kerana pada zaman Perdana Menteri keempat telah dipinda undang-undang. Sebelum itu boleh dicabar di mahkamah.
Tetapi sekarang ini darurat tidak boleh dicabar di mahkamah. Jadi ia memberi ruang kepada salah guna kuasa. Jadi persoalan ni juga persoalan yang valid kerana itulah yang tertulis. Cumanya dari sudut ini kita boleh lihat dia bergantung kepada bagaimana keyakinan rakyat terhadap tokoh yang memimpin negara. Dan hakikatnya kita sebenarnya berada dalam tempoh darurat yang lama sebelum dia diisytiharkan tamat. Ketika ordinan darurat berkuat kuasa dalam tempoh yang lama pada zaman Perdana Menteri keempat dahulu, dan tidak ada siapa yang sedar pun kita berada dalam situasi darurat yang tidak ditamatkan secara rasmi sehinggalah beberapa tahun yang lepas. Tapi bagi saya, kalau ada kerisauan itu adalah satu yang munasabah. Cumanya melihat kepada keperluan, jadi kita rasakan ini perlu dipertimbangkan oleh rakyat keseluruhannya. Yang keduanya, apabila berlaku darurat ini, perkataan darurat itu sendiri satu perkataan yang menggerunkan. Sebab memori kita teringat kepada peristiwa 13 Mei, teringat zaman komunis dan sebagainya. Jadi mungkin ada pihak-pihak tertentu yang menimbulkan persepsi negatif dan sebagainya, sehingga rakyat hilang keyakinan kepada kerajaan, mungkin ada rusuhan dan sebagainya jika sekiranya dibiarkan. Walaupun orang kata waktu COVID-19 pandemik takkanlah orang nak demonstrasi, tapi apa yang berlaku di Indonesia itu sebagai satu cabaran kepada kita di dalam negara kita ini. Tidak mustahil kalau mereka yang cuba menangguk di air keruh, mereka menggunakan cara-cara demikian. Ini juga antara risiko yang mungkin berlaku. Dan juga istilah darurat atau emergency ini boleh menimbulkan persepsi negatif di peringkat antarabangsa, seolah-olah kerajaan kita berada dalam situasi pemerintahan dictatorship dan sebagainya. Ini juga boleh disalah tafsirkan dan perlu difikirkan bagaimana perkara-perkara ini dapat diatasi. Tetapi secara kesimpulannya saya ingin katakan bahawa pengisytiharan darurat adalah satu jalan keluar yang ada dalam perlembagaan. Jika sekiranya dia tidak baik, kenapa ada dalam perlembagaan? Oleh kerana dia wujud dalam perlembagaan, maka dia adalah satu kaedah yang digunakan oleh undang-undang untuk membenarkan kerajaan memilih bagi menyelesaikan masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan melalui cara biasa. Tujuan perlembagaan wujud adalah untuk menyelesaikan masalah rakyat. Sekarang rakyat tidak mahu pilihan raya umum. Rakyat takut dan bimbang pilihan raya umum menyebabkan berlaku jangkitan. Tetapi kita tahu bahawa tidak ada jalan lain untuk mengelakkannya melainkan melalui pengisytiharan darurat. Jadi bagi saya, jika sekiranya itulah jalan untuk mencapai hasrat yang baik itu, maka apa salahnya kita isytiharkan darurat supaya dapat mengelakkan risiko-risiko yang membawa kepada penularan yang tidak dapat dikawal. Jadi setakat itu saja pembentangan saya. Jika sekiranya rakan-rakan ada sesuatu yang nak dibincangkan atau nak bicarakan, mungkin boleh nyatakan soalan. Tapi kalau tak ada soalan, saya kira setakat ini saja. Terima kasih banyak-banyak pada rakan yang menyaksikan atau berada sekarang ni tengah live, atau sekarang mungkin juga yang melihat rakaman dan sebagainya. Saya mohon maaf jika ada sekiranya ada kesalahan dan juga kekurangan. Jadi setakat ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.